alasan itu alasan memang tak boleh masuk akal cikgu. Okey? Kamu set masalah seperti kamu belajar di sekolah. Okey? Jadi kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Okey, selamat pagi kepada semua pelajar 3 Excellent yang cikgu sayangi, kasihi pada hari ini. Cikgu harap pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat, okey, berada di rumah, jaga diri, jaga kesihatan, okey. Supaya kita doakan supaya wabak pandemik COVID-19 ini cepat-cepatlah okey berlalu daripada negara kita supaya kita boleh meneruskan sesi pembelajaran kita seperti biasa, seperti normal biasa. Okey. Sebab ada banyak kekangan bila kita belajar secara dalam talian ini. Okey. Okey, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan meneruskan dengan kemahiran yang kedua pada hari yang kedua, iaitu kemahiran membaca. Jadi bila ada kemahiran, di situlah kita ada penilaian diuji tentang kemahiran membaca melalui pentaksiran bilik darjah. Okey, jadi PBD kita akan laksanakan berdasarkan kemahiran membaca dan memahami bahan bacaan yang kamu baca. Okey. Untuk kemahiran membaca pada hari ini, kita dah gunakan sebelum ini 2 teknik bacaan, iaitu teknik KWLH dan juga teknik CHAT. Jadi cikgu harap murid-murid telah menguasai 2 teknik tersebut. Kalau tak boleh, kita akan ulang balik. Kita akan ada kita punya bahan yang lain, kita gunakan teknik yang sama, okey, untuk kita lebih menguasai. Jadi untuk hari ini kita akan lihat teknik bacaan ketiga, iaitu teknik kuak. Kuak di sini bukannya itik. Ada yang sebut kuak, itik. Tak ada, ini bukan itik. Ini teknik bacaan. Teknik bacaan ini kalau kita lihat dalam huraiannya, okay, dalam buku teks pun ada ya. Kamu boleh tengok dalam buku teks. Okey. Kemahiran membaca ni kalau kita lihat sangat mudah sebenarnya kalau kita menggunakan teknik bacaan. Okey. Jadi untuk memudahkan dan juga untuk kita lebih faham sesuatu bahan yang kita baca, okey, jadi kita seeloknya didedahkan dengan teknik bacaan tersebut. Jadi kita lihat teknik kuat ya. Teknik kuat ini iaitu teknik yang menggalakkan pembacaan secara aktif. Okey, jadi cikgu nak galakkan kamu membaca secara aktif. Aktif di sini maksudnya kamu boleh membaca dan boleh memberi respon terhadap bahan yang kamu baca dengan memberi pendapat yang kritis dan sebagainya. Okey, maksudnya itulah pembacaannya aktif. Kalau baca secara pasif, membaca yang pasif maksudnya bila cikgu tanya, kamu cakap bolehlah cikgu, sikit-sikit boleh. Maksudnya kamu adalah pembaca yang pasif. Kamu tak faham bahan yang kamu baca itu. Kamu nak letak simbol apa? Di sini ni ada idea utama tak? Di sini ada takrifan ke? Maksudnya kamu tidak faham sebab tak guna teknik bacaan. Okey, jadi kita nak menggunakan teknik kuat ini iaitu bertujuan untuk menggalakkan pembacaan secara aktif. Kita nak aktif bila cikgu tanya, di sini kita letak tanda question mark cikgu sebab saya tak faham apa maksud perkataan istilah yang dia nak. Okey. Jadi kepada teks yang berbentuk fakta. Okey, fakta kalau kita lihat dalam buku teks kita ni ada rencana, ada lebih kepada surat kiriman rasmi, ada wawancara. Jadi bahan itu bila kita baca kadang-kala kita tak faham apa yang nak disampaikan oleh penulis. Jadi dengan menggunakan teknik ini kita boleh memahami bahan yang kita baca dengan lebih aktif. Okey. Membuat pertimbangan terhadap maklumat dan menandai maklumat yang tertentu. Jadi kita tak ada boran. Kamu ada bahan bacaan, kamu akan tanda pada bahan bacaan tersebut. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh faham. Cikgu lupalah. Boleh. Kenapa tak buka Boleh, tak buka mikrofon? Buka webcam, kamera. Buka kamera.
Buka lah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Okey, kuat. Maksud kuat di sebalik apa kuat ni? Kuat ni itik ke? Tak ya. Biasanya kuat bunyi itik, bukan. Ini bacaan, teknik. Okey. Q, question mark, tanda soal. Tahu tanda soal ya? Siap, tak. Tak, tanda soal. Okey. Apa kegunaan tanda soal di sini? Tanda soal kita letakkan pada perkataan ataupun rangkai kata ataupun idea yang kabur dan kita tidak fahami. Maksudnya bila kita baca kita tak faham ini maksud apa. Contohnya maksud dalam buku teks cikgu ambil contohnya khat, KHAT. Apa maksud khat ni? Jadi kamu letak tanda soal perkataan dia. Bagaimana kita nak selesaikan jawapannya? Kita buka Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun kita buka PRPN.online. Di situlah baru kita dapat jawapannya. Rupanya khat ini maksudnya bla 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 bla. Jadi kita buka kamus. Okey. Jadi pada bahan itu kamu akan tanda question mark. Contohnya khat, atasnya question mark. Okey. Yang kedua underline. Okey, kita garisi. Nak garis apa dalam bahan bacaan kita? Menggaris takrif. Takrif maksudnya memberi definisi. Contohnya, tulisan Jawi merupakan tulisan yang sangat digunakan pada ada dia punya definisi. Jadi kita garis ayat tersebut. Boleh ikut? Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Cikgu takut ni cikgu laju. Cikgu laju kalau tak boleh angkat tangan. Tak boleh angkat tangan ya. Butang raise hand tu ada. Okey, yang ketiga A. Asterisk. Apa tanda asterisk? Tanda bintang star. Okey, biasa tengok dalam laptop, dalam komputer ada kan tanda bintang star. Okey, kita nak meletakkan tanda bintang bintang star iaitu pada maklumat idea yang penting atau menarik. Lebih kepada idea utamalah. Okey, idea penting kita letak tanda bintang. Okey, tulisan Jawi ini sangat digunakan pada jaringan perhubungan dan contohnya lah. Okey, kamu letak tanda star. Okey, idea penting. Untuk C, circle. Kita bulatkan perkataan ataupun ayat itu, membulatkan fakta dan definisi penting. Okey, C. Okey, untuk K, keywords. Okey, kata kunci. Kita meletakkan huruf K besar. Okey, K besar. Okey. Di sebelah kata kunci biasanya berhuruf tebal atau condong. Okey, boleh tak konsep dia ni? Boleh tak kita terapkan nanti dalam bahan bacaan kita? Boleh ya? Kita cuba nanti. Okey? Kita tengok. Teknik ini menggalakkan pembaca membaca teks secara aktif, interaksi dan fokus pembaca dengan teks dikekalkan kerana pembaca perlu membuat pertimbangan terhadap bentuk dan maklumat yang dibaca. Jadi tujuan dia kita nak wujudkan pembaca teks secara aktif. Okey, itu saja ya untuk huraian teknik bacaan. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya untuk teknik bacaan? Tak ada. Ada cikgu. Okay. Jadi cikgu share buku teks digital. Sekejap ya. Cikgu stop yang ni ya. Okay, kita akan mulakan teknik bacaan. Buka surat 97. Kamu buka buku teks. Buka surat 97. Ya, muka surat 97. Okay. Jadi kita lihat dalam teks. Kenali dan hargai tulisan Jawi. Okey, arahan dia baca bahan dengan telitinya menggunakan teknik tukar ya, kita buat kuak.
Kita nak ajar teknik SQ4R nanti, kamu pening ya. Jadi kita ajar teknik yang ketiga dahulu, teknik kuat. Kemudian ulas maklumat tersebut. Okey. Ya. Jadi kita lihat ada dua bahan. Satu bahan berbentuk diary. Okey, diary. Di sini cikgu tak nak sentuh bahan satu. Kita lihat bahan dua. Bahan dua iaitu rencana. Tulisan Jawi, tulisan warisan oleh Amira Salma binti Amir Hazling. Okey, bahan ini adalah fakta, berbentuk fakta. Okey, jadi melalui bahan yang kita akan baca ini, cikgu nak nanti setiap pelajar dia boleh kenal pasti nak letak question mark ke, nak letak asterisk ke, nak circle ataupun nak letak underline ke, bergantung kepada pemahaman bacaan kamu. Okey, boleh faham? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh? Okey, kita akan mula sekarang ya. Buka buku teks ya, masing-masing 97. Okey, kita nak, cikgu nak seorang baca dahulu. Cikgu nak Dave baca perenggan 1. Okey cikgu. Tulisan Jawi masuk ke alam Melayu melalui kedatangan Islam. Sebenarnya tulisan ini merupakan tulisan Arab yang disesuaikan dengan bahasa Melayu. Dalam kalangan orang Arab, orang Melayu dikenali sebagai orang Jawi. Oleh hal yang demikian, sistem tulisan yang dipinjam ini dikenali sebagai tulisan Jawi. Okey, Dave. Untuk perenggan pertama. Okey. Apa maklumat kuat yang kamu nak letak dalam perenggan pertama itu? Boleh tak cuba? You cikgu, underline. Underline. Underline yang mana ayatnya? Yang lain cuba tengok juga ya. Sebenarnya tulisan ini merupakan tulisan Arab yang disesuaikan dengan bahasa Melayu. Kenapa kamu underline? Maksud cikgu. Maksud, okey, pandai. Okey, maksudnya kamu akan garis ayat tulisan ini merupakan tulisan Arab yang disesuaikan dengan bahasa Melayu. Okey, itu maksudnya mendefinisikan, memberi takrif. Okey, tulisan apa? Tulisan Jawi. Pandai. Ada lagi tak, Dave? Dalam perenggan 1 tu kamu letak apa lagi? Selain underline. Ada tak perkataan yang kabur ke, rangka kata yang kabur ke, ataupun ada tak kamu letak asterisk ke? Dave? Kita boleh letak macam-macam. Asalkan kita faham. Oh, bahan ini tentang fakta, menarik. Oh, bahan ini saya tak faham lah, kabur lah, saya letak question mark. Okey. Macam mana? Kamu letak apa lagi? Cuba. Tak apa, cuba. Tak ada masalah. Tak ada cikgu. Maklumat tak ada. Cubalah, tak ada masalah. Cuba. Orang Melayu dikenali sebagai orang Jawi. Orang Melayu dikenali sebagai orang Jawi. Nak letak apa tu? Maklumat atau asterisk. Nak tak tanda apa? Asterisk. Okey, bagus. Boleh terima. Maksudnya maklumat. Kita nak tahu, oh itu maksudnya orang Arab ini, maksudnya orang Melayu ni dikenali sebagai orang Jawi. Maksudnya kamu boleh letak tanda asterisk. Okey, faham tak? Macam mana nak buat? Faham? Faham. Okey, kita lihat perenggan kedua. Perenggan kedua, cikgu nak Roslan Arifin. Cuba baca dahulu. Roslan Arifin, ada tak? Ada je. Okey, ada. Baca perenggan kedua. Pada awalnya, tulisan Jawi digunakan untuk mempelajari agama Islam dan membaca Al-Quran.
Lepas itu, tulisan Jawi terus berkembang dan digunakan dalam pelbagai jenis penulisan. Tulisan ini telah digunakan untuk menulis kanan, puak, raja Melayu dan teks hikayat. Di samping itu, surat khabar dan majalah juga pernah berikan tulisan Jawi. Okey. Apa dia kamu nak letak di situ, Ruslan? Cikgu nak letak tanda suap dekat Walkar Raja Melayu. Tanda apa tu? Tanda suap. Question mark. Tanda soal. Kat mana? Kat mana? Walkar Raja Melayu. Maksudnya kamu tak faham itu adalah istilah kan? Betul. Jadi kamu letak question mark. Boleh? No problem. Macam mana kita nak tahu jawapan dia? Kita rujuk apa? Kamus. Kita rujuk apa? Kamus Dewan. Contohnya macam ni lah. Kamu letak tanda apa? Tanda question. Tanda apa? Question mark. Cikgu tengok sini question mark. Okey, contohnya di sinilah. Okey, tengok cikgu buat ni. Nampak tak dalam paparan skrin cikgu tu? Apa cikgu? Ni macam ni cikgu letak tanda question mark di sini. Contohnya, okey. Sekejap kamu letak tadi sini. Okey. Pakar Belajar Melayu question mark. Okey, dalam buku kamu. Kalau macam Dave tadi, dia kata dia letak asterisk di sini. Maksudnya kamu letak tanda asterisk di bahagian buku kamu. Ataupun garis tulisan ini, okey, dia lebih kepada definisi. Garislah nanti. Okey. Okey, Roslan, apa lagi dalam perenggan kedua? Apa lagi dalam perenggan kedua? Tulisan Jawi digunakan untuk mempelajari agama Islam dan membaca Al-Quran. Underline tu. Mana ya ayatnya? Tulisan Jawi. Tulisan Jawi digunakan untuk mempelajari agama Islam dan membaca Al-Quran. Tulisan Jawi digunakan untuk mempelajari agama Islam dan membaca Al-Quran. Itu apa? Garisan. Underline. Garis. Underline. Takrif ke? Dia takrif ke? Fakta juga asterisk. Tanda asterisk. Bagus. Okey. Jadi ada lagi tak? Di samping itu, surat khabar dan majalah juga pernah diterbitkan dengan menggunakan tulisan Jawi. Apa dia tu? Not sure cikgu. Not sure. Ini juga tanda asterisk. Maksudnya kita nak tahu fakta dia. Oh, rupanya tulisan ini juga boleh diterbitkan menggunakan tulisan Jawi. Itu surat khabar dan majalah boleh digunakan untuk tulisan Jawi. Dia lebih kepada asterisk. Okey? Okey. Untuk bahan yang muka surat. Faham? Faham tak semua? Boleh semua? Okey, yang lain boleh? Yang lain? Okey tak? Okey cikgu. Okey, kita lihat. Boleh ya? Okey, respon ya. Cikgu takut ada cikgu terlepas pandang ke yang lain ya. Jadi kamu respon kalau tak faham. Okey? Okey, seterusnya kita lihat perenggan ketiga. Cikgu nak kuberan. Baca kuberan. Kuberan. Okey, baca perenggan ketiga. Pelbagai langkah telah diambil untuk memastikan tulisan ini tidak lenyap. Sebagai contoh, tulisan Jawi telah diiktiraf sebagai warisan khazanah berharga negara. Di samping itu, program Jawi, Al-Quran, Arab, Fardu, Ain, J, Kaf telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara tujuan program ini adalah untuk memastikan murid beragama Islam menguasai tulisan Jawi. Okey, apa dia punya maklumat yang kamu nak tanda di sini? Maklumatnya ialah tujuan program ini adalah untuk memastikan murid beragama Islam menguasai tulisan Jawi. Okey, kamu letak apa tu?
Cikgu? Nak letak tanda apa? Underline. Definisi. Ya. Definisi ke? Cuba baca. Antara tujuan program ini adalah untuk memastikan murid beragama Islam menguasai tulisan Jawi. Adakah itu memberi definisi sesuatu perkataan ataupun rangkai kata? Faham betul-betul. Sebab tu cikgu nak kamu baca secara aktif, faham. Oh, ini maklumat ke, definisi ke, ataupun fakta ke. Macam mana ni? Cikgu, ada satu cikgu. Tulisan Jawi telah diiktiraf sebagai warisan khazanah berharga negara. Itu apa? Itu untuk definisi. Underline. Underline. Sebagai contoh, tulisan Jawi telah diiktiraf sebagai warisan khazanah berharga negara. Betul ke? Underline. Baca betul-betul faham, Kubera? Kirtan. Ya, cikgu. Mana Kirtan? Kirtan, betul tak? Betul tak apa yang diberitahu oleh Kubera? Pendapat kamu macam mana? Apa pendapat kamu? Okey, pendapat kamu macam mana? Apa kita dengar pendapat masing-masing, ya? Cuba. Peringkat 3. Cikgu nak letak tanda apa ni agaknya? Asterik ke, circle ataupun nak garis ke? Yang mana satu? Cikgu. Hmm. Saya nak ini itu circle, cikgu. Yang mana? Circle pula. Diiktiraf sebagai warisan khazanah berharga negara. Tulisan Jawi. Circle apa? Kenapa dia circle? Sebab Kenapa kamu sebab itu fakta kan, cikgu. Pandai. Maksudnya kita circle. Pandai pun. Sebab tu kena fikir. Ini fakta ke definisi? Okey? Bagus. Okey, ada lagi tak, Beren? Okey? Faham pun ke Beren? Tadi kata tak faham. Cikgu, ada lagi satu circle, cikgu. Yang mana? Program Jawi Al-Quran Arab Fado Ain JKF telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bukan. Ini suka. Bukan. Itu saja, cikgu. Satu saja. Itu saja. Tak yakin. Antara tujuan program ini adalah untuk memastikan murid beragama Islam menguasai tulisan Jawi. Ini adalah maklumat atau idea penting ke ataupun fakta? Ini adalah maklumat. Baguslah, idea penting, maklumat. Okey? Jadi kamu letak sajalah setiap bacaan tu, pastikan ada tanda ni. Jangan, ni tak ada, dia tak ada. Kita ada tanda dia setiap bacaan. Okey, bagus. Okey, perenggan yang keempat. Perenggan keempat, cikgu nak Danish Irfan. Danish Irfan, ada tak? Danish Irfan. Boleh buka mic? Danish Irfan. Tak ada ke? Kavirash. Cikgu. Okey, Kavirash baca perenggan yang seterusnya. Beberapa langkah lain yang perlu diambil untuk mempopularkan tulisan Jawi. Antaranya termasuklah penerbitan buku panduan cara mudah untuk mempelajari tulisan Jawi. Di samping itu, bengkel dan pameran tentang tulisan Jawi perlu diadakan untuk menarik minat golongan muda. Pihak berkuasa tempatan boleh menggunakan tulisan Jawi pada papan tanda jalan dan sebagainya. Okey.
Apa maklumat yang kamu nak tanda? Cikgu, antaranya termasuklah penerbitan buku panduan cara mudah untuk mempelajari tulisan Jawi. Apa tu? Itu maklumat penting. Asterisk. Asterisk. Okey, bagus. Lagi? Lagi satu cikgu, di samping itu bengkel dan pameran tentang tulisan Jawi perlu diadakan untuk menarik minat golongan muda. Itu pun asterisk cikgu. Asterisk, pandai rupanya. Faham kan? Maksudnya ini adalah maklumat penting. Lagi? Pihak berkuasa tempatan pula boleh menggunakan tulisan Jawi pada papan tanda jalan dan sebagainya. Itu pun asterisk juga cikgu. Pihak berkuasa tempatan pula boleh menggunakan tulisan Jawi pada papan tanda dan kenapa dia nak guna papan tanda ya? Kenapa? Untuk apa ya? Cikgu tanya saya untuk apa mereka gunakan pada papan tanda jalan. Ni dia guna ni. Ni. Kenapa dia guna? Itu macam pendapat saya kan cikgu. Apa bagi pendapat? Cikgu, kenapa supaya generasi yang akan datang, either anak kita, adik kita semua boleh recognize. Mereka boleh mengenali, okey, maksud ni adalah ini, maksud ni adalah ini macam tu. Oh gitu. Kalau pelancong asing datang ke negara kita? Kalau pelancong asing datang ke negara kita, mereka let's say ini adalah kali pertama mereka tengok perkataan ini. So lebih perasan yang memudahkan. Lebih memudahkan lah ya. Okey, bagus. Okey, faham dah tu. Dah faham. Okey, perenggan yang seterusnya ada 2 perenggan lagi. Kita lihat 2 perenggan lagi last sebelum kita tamat kelas. Cikgu nak ambil attendance. Muhammad Hakimi. Muhammad Hakimi. Ya, saya. Okey, baca perenggan yang kedua terakhir. Okey. Di sekolah, murid-murid boleh didedahkan dengan senihat atau kaligrafi Jawi melalui mata pelajaran pendidikan seni visual. Pihak sekolah boleh menganjurkan pertandingan senihat Jawi untuk menarik minat mereka kepada bidang kesenian ini. Senihat Jawi juga boleh digunakan pada kulit buku, logo syarikat dan barangan cenderamata mata. Okey. Apa maklumat yang kamu nak catat? Murid-murid boleh didedahkan dengan senihat atau kaligrafi Jawi. Kita guna underline. Seka ke? Nak underline ke? Underline tu definisi. Memberikan definisi. Definisi ke? Memberi konsep ke? Cuba baca betul-betul. Murid-murid boleh didedahkan dengan seni khat atau kaligrafi Jawi melalui mata pelajaran pendidikan seni visual. Itu apa? Definisi penting, seka. Seka. Okey, di mana? Kita sekanya. Okey, kita sekalah semua ayat ni ya. Contohnya daripada ni sampailah di sini. Okey, jadi kita sekakan dia. Okey. Okey, kemudian pihak sekolah boleh menganjurkan pertandingan senihat Jawi. Letakkan bintang tu pada maklumat atau ada yang penting. Okey, bagus. Lagi? Senihat Jawi boleh digunakan pada kulit buku, logo syarikat dan apa tu? Okey. Itu circle. Circle. Penting ya maklumat. Ini apa dia? Circle. Circle. Kenapa kamu circle? Sebab tu adalah fakta. Fakta. Seni khat Jawi juga boleh digunakan pada kulit buku. Fakta ke?
Fakta, betul fakta. Cuba tengok betul-betul. Adakah dia fakta? Adakah fakta? Kak Wiraj angkat tangan. Kak Wiraj, kenapa? Cikgu, itu bukan fakta, cikgu. Itu maklumat penting. Itu. Jadi kita maklumat letak apa? Penting. Asik. Kita letak astrik. Pandai. Bukan fakta ya. Okey, jadi bagus. Jadi itulah bahan yang kita nak baca, kita nak faham, okey ini definisi, ini maklumat penting, ini fakta penting kita bulat, maksudnya kamu faham. Okey? Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, jadi tugas hari ini, okey kita dah selesai bacaan, cikgu dah pilih beberapa, cikgu yakin semua pelajar ni boleh baca dengan baik. Jadi tugasan untuk hari ini nanti kamu photostat bahan muka surat 97, okey kita buat tadi. Okey sebagai evidence, okey sebagai evidence kita melaksanakan teknik bacaan. Jadi kamu buat latihan seperti yang kita bincang dalam online ni. Maksudnya kalau tulisan Jawi masuk ke dalam Melayu ni kamu letak tanda star, okey. Yang ni kamu garis tanda underline, yang ni kamu circle, yang ni question mark, okey. Jadi kamu buat tugasan ini di dalam buku latihan kamu. Boleh tak? Boleh buat? Boleh tak? Boleh buat cikgu. Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Boleh bagus. Cikgu. Bagus. Nanti cikgu ambil attendance terlebih dahulu. Cikgu ambil attendance dahulu ya. Baru kita habis kelas. Okey. Yang pertama Aaron. Aaron ada tak? Jawab ya. Ya. Okey. Ada Effort. cikgu. Okey. Balaraj. Ya cikgu. Ya cikgu. Okey. Chia Yen. Ada. Ya. Danish Irfan. Danish Irfan. Ada tak? Dave. Ada cikgu. Okey. Harish Rijani. Ada. Kaviraj. Okey, Harish ada. Kaviraj. Ada, cikgu. Okey. Kirtan. Ada cikgu. Huberan. Ada cikgu. Li Yuwei. Ada. Liu Zijin. Ada. Okey. Liao Jianxing. Ada cikgu. Okey. Liao Jianxing ke atau Liao Zitian? Yang mana satu ni nama kamu ya? Cikgu dapat senarai Liao Zitian. Ya itu betul. Okey. Okey. Lim Jiafen. Ada cikgu. Bagus. Muhammad Akimi. Ada cikgu. Muhammad Imran. Ada. Nik Syekh. Cikgu. Prawin. Ada cikgu. Roslan Arifin. Ada cikgu. Saif Adnan. Sanjay Mukajima. Ada cikgu. Ada cikgu. Okey, Siong Kaizian. Sharwin. Ada cikgu. Sriran. Ada cikgu. Okey. Siu Jung Sion. Ada cikgu. Suganesh. Ada cikgu. Tam Kaidi. Okey, Tam bagus ya. Tan Ada Yuizian. Ti Hauzian. Ada cikgu. Tevin Trach. Ya, cikgu. Tevan Kumar. Ada cikgu. Tong Jiakwen. Wong Yong Shen. Okey, sebelum kita tamat kelas macam biasa kita ambil gambar dahulu. Kuberan ada tak? Kuberan? Kuberan ada tak? Kuberan ambil gambar? Buka webcam semua.
Okey, sebelum kita tamat kelas. Sekejap cikgu, saya nak change layout cikgu. Okey. Buka webcam ya. Dia motor Sebelum dia. kita tamat. Okey, boleh? எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க தொட்டி இருக்குமா? Baik, Kubiran. Arif sekejap tak ada cikgu. ke Arif ni? Arif Nabil tak ada Nama Jangan எனக்கு நம்ம lagi, emoji kita- திறக்கணும். Kubren, we can hear you speaking in Tamil. Oh, okay. Tamil. Sorry. Okey, buka webcam. Tonja, boleh tak? Wong Yong Shen, Dewan Kuma, Tam Kaidi, buka webcam, kita ambil gambar. Bukti kita hadir kelas. Okay. Semua sudah buka kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja cikgu. Yang lain? Buka yang lain. Please open your cameras. Buka sekejap je. Cikgu tak nak tanya apa-apa dah, kita dah habis kelas. So kita nak ambil gambar bukti kita. Okey? Okey ke parent? Okay. Buka tak Okay, apa. Buka. 3, 2, 1. Okay. Okay cikgu. Good. Boleh. Okey, jadi cikgu ucapkan tahniah untuk semua 3 excellent. Hari ini hanya 2 orang sahaja yang tidak hadir kelas. Cikgu harap kamu boleh hadir juga pada hari seterusnya. Okey? Okey, terima kasih kelas. Nanti siapkan kerja kita ya. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Kubera hantar gambar ya. Okay cikgu. Cikgu, sekarang nak